ceramah industri pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saya sekalian, tajuk yang telah diberikan kepada saya pada pagi ini ialah cabaran gerakan dakwah semasa dalam mendepani masalah ummah. Iaitu merupakan satu tajuk yang besar yang insya-Allah kita akan cuba kupas sebaik yang mungkin demi untuk kita mendapat sebahagian daripada manfaat kepada program yang telah kita susun. Jadi saudara dan saya sekalian, saya akan kongsi apa yang telah saya sediakan ataupun pihak penganjur boleh tolong kongsikan ya untuk memudahkan kita mendalami dengan lebih baik tajuk ini. Dipersilakan. Okay, siapa present ni? Technical ya. Boleh nampak? Jelas. Tajuk ya okey? Okey, kalau dah okey tak apa, saya teruskan. Tajuk yang telah diberikan kepada saya iaitu cabaran gerakan dakwah mendepani masalah ummah. Pada masa ini saya telah dilantik sebagai Ketua Unit Penyelidikan Yayasan Isra Malaysia yang berpangkalan di Kedah, di Alor-Star Kedah. Untuk pengetahuan saudara dan saya sekalian, bila kita bercakap tentang gerakan dakwah, maka kita hendaklah kembali kepada suatu perspektif yang telah dibina oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam, iaitu Islam yang dibawa semenjak daripada Adam alaihissalam, yang berpaksikan kepada ayat Al-Quran Ani'budullah wajtanibut taghut, iaitu adalah kamu semua menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi sebarang bentuk taghut ataupun perkara-perkara mungkar. Jadi saudara dan saudara sekalian, Islam memberi maksud selamat, sejahtera, aman dan juga membawa kepada erti kemanusiaan. Ini sebenarnya yang nak kita bawa dan menjadi mesej dakwah yang perlu diteruskan ya sehinggalah kepada hari kiamat. Kalau kita melihat kepada apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah mengubah perspektif masyarakat Arab pada masa itu daripada satu kelompok bangsa yang menekankan kepada kabilah masing-masing, kepada kelompok masing-masing, kepada kumpulan masing-masing, telah mengubah kepada satu perspektif yang baru, iaitu Islam menjadi identiti kepada masyarakat Arab selepas daripada mereka menganut agama Islam, khususnya selepas daripada mereka berhijrah daripada Mekah ke Baghdad. Jadi perkembangan ini adalah merupakan satu perkembangan yang besar dalam pembinaan tamadun manusia seluruhnya, apabila masyarakat yang menganut agama Islam di serata dunia, mereka tidak lagi memberikan penekanan kepada bangsa dan juga kepada kelompok masing-masing, tetapi memberikan penekanan kepada Islam sebagai identiti ya. Walaupun UKM telah kembali kepada watan kita ya sebagai suatu moto yang baru, dan kita harap watan kita yang telah dipilih oleh kepimpinan UKM pada masa ini, ianya juga berteraskan dan berlandaskan kepada Melayu dan juga kepada Islam ya sebagai identiti utama masyarakat Melayu, khususnya kepada mereka yang
tinggal di negara kita. Saudara dan sekalian, apabila kita bercakap tentang dunia Islam juga, kerana dakwah adalah merupakan sesuatu yang bersifat sempurna dan lengkap, maka dakwah juga hendaklah meliputi bukan sahaja wilayah tertentu, tetapi juga hendaklah meliputi segenap wilayah dan tempat serta merangkumi tempoh masa yang tidak terbatas. Maka kita dapati wilayah utama dunia Islam pada masa ini boleh kita bahagikan kepada 4 wilayah yang besar. Yang pertamanya ialah Asia Barat, iaitu negara-negara yang diduduki oleh orang-orang Arab. Satu kategori. Kategori yang kedua ialah penduduk yang walaupun tidak menggunakan bahasa Arab, tetapi mereka terletak di wilayah ini, iaitu seperti Turki dan Iran, serta sebuah negara haram, Israel. Jadi perbincangan tentang wilayah Asia Barat ini adalah perbincangan yang panjang dan tidak selesai. Ada yang mengatakan ia meliputi kawasan seperti yang saya tunjukkan, iaitu di utara Afrika. Terdapat juga pandangan yang mengatakan bahawa dunia Asia Barat juga sampai ke kawasan-kawasan yang lebih luas daripada itu. Selain daripada itu juga ialah wilayah yang disebut sebagai Asia Tengah yang baru saja dimerdekakan selepas jatuhnya Rusia pada tahun 1992. Jadi itu juga merupakan suatu kawasan yang sangat penting untuk kita lihat sebagai sebahagian daripada medan dakwah, iaitu negeri yang berakhir dengan Tantan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkmenistan, ya, Tajikistan dan seterusnya. Selain daripada itu, termasuk juga wilayah Asia Selatan yang saya tidak akan panjangkan perbincangannya di sini, yang sedang bergolak, terutamanya berkaitan dengan isu beberapa pemimpin politik di India yang telah mengkhianati hubungan kemanusiaan di antara dua penganut besar di India, iaitu Muslim dan Hindu, apabila mereka menghina Nabi Muhammad SAW dengan pelbagai cara. Dan yang akhir ialah wilayah yang termasuk kawasan yang kita duduki, iaitu Asia Tenggara. Jadi saudara dan saya sekalian, dunia Islam pada masa ini mempunyai banyak kelebihan seperti yang saya sebutkan tadi. Semua laluan strategik, ya, seperti terusan Suez, Selat Melaka, terusan ataupun Selat Mandib yang terletak di selatan negeri Yaman yang juga sedang bergolak. Ya, begitu juga dengan Teluk Parsi. Semuanya adalah merupakan laluan strategik, ya, yang telah pun dimanfaatkan oleh seluruh dunia sejak daripada dahulu, ya, sampai hari ini. Begitu juga dengan wilayah ini, terutamanya di Timur Tengah dan Asia Barat, merupakan pusat kepada perkembangan agama Islam sejak daripada Nabi Adam, ya, sehinggalah agama Islam yang dibawa oleh Nabi Musa telah dilakukan penambahbaikan dan juga campur aduk sehingga disebut sebagai agama Yahudi, dan selepas pada itu agama yang dibawa oleh Nabi Isa AS yang kemudiannya disebut sebagai agama Kristian. Di sini juga terdapatnya minyak, dan kawasan ini juga adalah merupakan kawasan yang bergolak. Saudara sekalian, bila kita bercakap tentang dakwah dalam konteks masyarakat dunia dan Asia Barat, ini dia 5 buah negara yang penting. Maksudnya jika sekiranya berlaku perubahan dalam konteks dakwah
di Mesir, Saudi, Turki, Iran dan juga Iraq, maka akan berubah segala landscape dakwah dan gerakan untuk menyebar dan melaksanakan Islam dalam konteks seluruh dunia Islam. Kita akan tengok nanti beberapa buah negara contoh untuk kita lihat. Selain daripada itu juga, saudara sekalian, oleh kerana saya ada lebih kurang 40 slide, kita nak ringkaskan. Ya, saya akan cuba berhenti insya-Allah pada pukul 9.30 seperti yang dijadualkan. Ini beberapa isu yang kita sebagai pelaksana dakwah di peringkat walaupun di peringkat nasional, peringkat negara kita, sebagai persiapan pelajar-pelajar sebelum mereka keluar ke tengah-tengah masyarakat, ya, terutamanya merujuk kepada pelajar pusat pengajian dakwah yang ada di UKM, maka ini beberapa perkara, hal-hal semasa yang perlu kita tekuni, perlu kita lihat, perlu kita fahami. Kalau tidak, nanti kita akan tertinggal kereta api dan kita hanya berada di dalam bilik sejuk dan kita tidak berupaya untuk memahami perkara yang berlaku di luar sana, dan akhirnya kita bercakap dan kita tidak melaksanakan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khatibun nas ala qadri lihim. Kita bercakap berdasarkan kepada minda, keupayaan dan kepandaian yang kita miliki. Akhirnya kita tidak dapat menyelami rasa hati dan kehendak keperluan masyarakat di luar sana, dan kita menjadi golongan yang disebut sebagai golongan kayangan. Antara isu-isu yang berlaku pada masa ini, perkara yang perlu kita faham, antaranya ialah September 11 yang berlaku pada tahun 2011 yang merupakan 2001 yang merupakan satu peristiwa yang telah disusun oleh penguasa-penguasa barat mengikut satu perspektif dengan tujuan untuk membenarkan pandangan yang dibawa oleh pemikir daripada barat yang menyebutkan akan berlakunya the clash of civilization ataupun konflik di antara dunia barat dengan dunia Islam di atas alasan pecahnya Empayar Rusia dan di atas alasan bahawa jika sekiranya tidak dikawal umat ini, maka seluruh dunia akan menjadi masyarakat yang sama ada berpegang kepada agama Islam ataupun satu masyarakat yang akan membawa keamanan kepada dunia. Ini antara perkara yang perlu kita fahami. Yang keduanya ialah Arab Spring, ya, ataupun disebut sebagai revolusi Arab yang berlaku sejak daripada tahun 2011 berterusan sampailah hari ini belum selesai dalam konteks konflik di Syria. Begitu juga perkembangan yang berlaku ataupun konflik yang berlaku di antara Saudi dan Iran, khususnya selepas revolusi Iran tahun 1979, juga mewarnai perkembangan dan perebutan kuasa dan hegemoni di antara dua kelompok itu, iaitu kelompok Sunni dan juga kelompok Syiah. Ya, itu juga dengan perkembangan yang berlaku di Turki, khususnya selepas pada tahun 2004 apabila AK Party menguasai politik di Mesir, di Turki pada masa ini, ya, dan juga kita sedang melihat perkembangan yang belum berhenti pada masa ini, iaitu apa yang disebut sebagai konflik di antara Palestin dan juga Israel. Jadi ini adalah merupakan suatu beberapa siri yang tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saudara sekalian nak kena tengok bila kita bercakap dalam konteks dakwah, ya.
Begitu juga dengan timbulnya beberapa kelompok yang disebut sebagai kelompok ekstremis Islam, iaitu dimulakan dengan Al-Qaeda, ya, kemudian ISIS dan ISIL juga menjadi sebahagian daripada perkara yang perlu difahami supaya kita tidak tergelincir daripada laluan dakwah yang telah dibina dan disediakan oleh Nabi SAW dan juga para ulama yang datang kemudian selepas daripada itu. Dan yang terakhir ialah perang Rusia Ukraine. Ada di kalangan kita yang mungkin merasakan isu ataupun peperangan Rusia Ukraine ini tidak memberi kesan kepada umat Islam, tetapi kita juga perlu lihat bahawa berlakunya pertembungan kepentingan di antara Ukraine di satu pihak yang walaupun diduduki oleh hanya 1% di kalangan umat Islam pada masa ini, tetapi juga mempunyai kepentingan strategik dari segi kedudukannya yang menjadi jambatan daripada Asia ke Eropah pada masa ini, selain daripada kesan yang besar iaitu dari segi minyak, gas dan juga ekspor gandum, kerana Ukraine adalah merupakan di antara pengekspor gandum yang terbesar di dunia. Jadi saudara sekalian, selain daripada apa yang telah saya bincangkan tadi, terdapat juga beberapa perkara yang kita sebagai pendukung dakwah perlu berfikir dan memahaminya, iaitu beberapa isu mendesak. Jadi saya nak sebut sekali lagi, antara isu mendesak itu ialah konflik di antara Israel dan Palestin yang perlu dilihat bukan sahaja daripada perspektif hubungan di antara Islam dan juga Yahudi di satu pihak, tetapi juga merupakan konflik kemanusiaan apabila Israel terus-menerus melaksanakan dasar apartheid dan orang-orang Arab, kalau boleh saya sebut, dipukul oleh orang Yahudi sebanyak 3 kali. Yang pertamanya ialah di dalam peristiwa Nakbah yang berlaku pada tahun 1948. Ini pun saya rasa saudara dan saudari yang perlu menelitinya daripada perspektif dakwah dan kemanusiaan. Jadi peristiwa Nakbah yang saya sebutkan tadi, hampir 1 juta orang-orang Arab Palestin telah dihalau keluar daripada tanah air mereka, dan mereka tidak dapat balik sehingga hari ini. Itu menunjukkan bagaimana kezaliman yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Yahudi, khususnya Zionis. Itu peristiwa Nakbah. Peristiwa yang kedua ialah Naksah, iaitu hari penghinaan, hari kegagalan apabila tentera daripada 8 buah negara Islam telah dikalahkan oleh sebuah negara yang kecil, iaitu negara Israel, di dalam peperangan tahun 1967. Dan kekalahan ini bukan sahaja merupakan suatu kekalahan dari segi psikologi, tetapi sebahagian daripada tanah umat Islam, iaitu di tebing barat, di Bukit Golan, di kawasan utara Lebanon, dan juga di kawasan yang paling penting iaitu di sebahagian daripada negara Mesir, telah dirampas oleh Israel, dan ianya menjadi sebahagian daripada tebusan politik yang digunakan sampai hari ini, dan peperangan berterusan sampai hari ini, di antaranya kerana sebab penjajahan Israel yang saya sebutkan tadi. Peristiwa yang pertama ialah peristiwa Nakbah, peristiwa yang kedua ialah peristiwa Naksah, dan peristiwa yang ketiga ialah peperangan tahun 1973 yang disebut sebagai peperangan Ramadan. Kononnya pemimpin Arab pada masa itu mengambil semangat daripada peperangan Badar pada bulan Ramadan, melancarkan peperangan,
tapi juga berakhir dengan kekalahan. Jadi kesan daripada kekalahan pada tahun 1973 ini, ya tuan-tuan, saudara dan sekalian, menyebabkan berlakunya apa yang disebut sebagai umat Palestin telah ditinggalkan, perjuangan mereka, jihad mereka telah ditinggalkan oleh pemimpin-pemimpin Arab apabila sebahagian besar daripada pemimpin Arab mengadakan hubungan diplomatik dan perjanjian damai dengan Israel, dimulakan dengan Mesir tahun 1978 dan berterusan ya sehingga hari ini, ya, apabila mereka di atas nama Abraham Accord dan juga di atas nama kononnya nak mengadakan membantu rakyat Palestin, maka 4 buah negara yang baru iaitu Bahrain, UAE, Morocco dan juga Sudan telah mula mengadakan hubungan diplomatik dengan Israel, sedangkan mereka tidak ada asas yang kukuh untuk mengadakan hubungan dan kerjasama itu kerana mereka tidak berada di sempadan negara Israel seperti yang dilakukan oleh Mesir dan juga Jordan sebelum daripada ini. Begitu juga kita perlu memahami, saya nak balik perkembangan yang berlaku apabila ISIS dan ISIL yang ditubuhkan oleh CIA Amerika seperti yang kita sedut daripada cakapan pemimpin Amerika, dan mereka dengan usaha yang dilakukan oleh mereka sehingga akhirnya peperangan saudara yang berlaku di Syria tidak dapat ditamatkan, ya, kemasukan mereka ke Iraq pada tahun 2004 juga telah menjadi duri dalam daging, ya, kepada umat Islam yang tinggal di Iraq, dan akhirnya, ya, peperangan berterusan khususnya dalam konteks di Syria sehingga lebih daripada 5 juta umat Islam di Syria telah dikeluarkan daripada negara Syria. Mereka tinggal di seluruh dunia dan dia jadi suatu apa kita sebut isu kemanusiaan yang paling besar, yang paling serius di dalam sejarah dunia pada zaman moden. Jadi itu di antara perkara-perkara yang kita juga perlu fahami, kerana ISIS bukan sahaja didokong oleh orang-orang Arab dan penduduk tempatan dalam konteks di Syria dan juga Iraq, tetapi kedua-dua gerakan ini, ISIS dan ISIL, ia telah juga diikuti, telah diambil semangat oleh antaranya juga rakyat Malaysia. Ya, dikatakan lebih daripada 100 rakyat Malaysia terlibat, ada di kalangan mereka mati di dalam perjuangan yang tidak betul itu, dan ada sebahagian daripada mereka menjadi pendukung dan ada sebahagian daripada mereka dipersalahkan dan masih lagi berada di dalam tahanan ISA yang juga memerlukan kepada kefahaman kita yang sebenar supaya apabila kita kembali ke tengah-tengah masyarakat nanti, kita dapat memahamkan kepada masyarakat, ya, pengertian yang sebenar dari segi jihad yang dibahagikan kepada dua, iaitu jihad qital, ya, seperti yang disebut dalam Al-Quran, dan juga jihad perjuangan untuk menegakkan Islam, ya, dengan pelbagai cara dan strategi, iaitu ekonomi, politik, pendidikan dan seterusnya. Jadi itu antara isu-isu perkara yang kita sebagai pendukung gerakan dakwah di Malaysia bukan sahaja bersedia untuk menjadi pendukung di peringkat negeri, kampung, ya, masing-masing. Nanti orang Sikh balik ke Sikh, orang Kuala Berang balik ke Kuala Berang, orang Ulu Tembeling balik ke Ulu Tembeling, orang Sabah balik ke KK dan seterusnya. Tetapi yang lebih penting ialah mereka, kita semua
dapat memahami konteks perkembangan dan juga kemungkinan masalah yang akan kita hadapi yang akan membawa kepada rintangan yang besar jika sekiranya kita tidak memahaminya dengan baik dan akhirnya kita meninggalkan tugas dakwah yang telah pun kita lalui, yang telah pun kita ikuti sebelum daripada ini, ya. Saudara dan saya sekalian, antara perkara baru juga yang menjadi sebahagian daripada rintangan kepada dakwah kita di Malaysia ini, ya, terutamanya ya, dan di Eropah secara khususnya ialah apa yang disebut sebagai Islamofobia. Ya, jadi Islamofobia ini saudara dan saya sekalian adalah sebahagian ya daripada projek besar Barat ya, yang memberi maksud kebencian seseorang kepada seorang yang lain kerana agama, kerana keturunan dan juga kerana bangsa. Ya, jadi Islamofobia ini bukan sahaja merangkumi perbezaan ras seperti yang terdapat di Eropah, ya, adanya orang-orang Eropah yang benci kepada Pakistan, yang benci kepada Bangladesh, ya, yang benci kepada Sikh, India dan sebagainya. Tetapi kebencian itu merangkumi aspek yang lebih besar, ya, iaitu kebencian kerana agama. Ya, dalam keadaan mereka jahil tentang agama, mereka menjadikan kebencian mereka kepada Islam merentasi kelompok-kelompok lain. Ya, seperti sebagai contohnya selepas daripada berlakunya September 11 saya sebut tadi, sebahagian besar daripada kelompok ataupun kaum yang dibunuh, ya, yang dilakukan pelbagai bentuk ucapan yang tidak baik dan juga psikologi dan fizikal yang kenanya ialah masyarakat Sikh, ya, kerana mereka memakai serban dan anggapan orang-orang Barat terutama di Amerika pemakai serban ini adalah orang Islam, ya, selain daripada petunjuk yang lain, ya, iaitu janggut dan juga pakaian yang sederhana bentuknya dan tidak ekstrim ke kiri ataupun ke kanan. Jadi itu beberapa perkara yang sangat penting untuk kita lihat, dan tugas saudara dan saya sekalian dalam konteks Islamofobia ini ialah bagaimana untuk menukarkan ketakutan umat seluruhnya daripada Islamofobia ya kepada Islamosofia. Ya, sofia maknanya kebijaksanaan, ya, kefalsafahan. Jadi macam mana kita nak jadikan Islam sebagai satu agama yang penuh bijaksana dan diterima umum walaupun mereka tidak menganut Islam, tapi juga mereka sepatutnya menerima Islam sebagai suatu asas, ya, kepada pembinaan tamadun mereka dengan sebagai contohnya menempati masa, kemudian berbaik-baik di atas nama kemanusiaan, menepati janji dan juga amalan-amalan yang lain yang sangat penting untuk kita sama-sama lakukan. Jadi dalam konteks dakwah, ya, kita jika sekiranya kita gagal ataupun kita rasa tidak yakin untuk mendakwahkan Islam sebagai satu cara hidup yang lengkap dan sempurna kepada masyarakat di luar sana, maka menjadi tanggungjawab kita juga untuk memastikan supaya dakwah kita melampaui aspek-aspek keagamaan secara khusus, tetapi juga kita melihat aspek-aspek keagamaan dan kemanusiaan, ya, secara umum, ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Di antara perkara yang penting juga untuk kita lihat dalam konteks gerakan dakwah semasa ialah bagaimana kebangkitan dakwah di dunia Islam secara umumnya sentiasa
ditinjau sentiasa dilihat negatif oleh kelompok-kelompok sekular walaupun terdiri daripada umat Islam sendiri. Kita tengok bagaimana kejayaan parti Islam di Algeria, walaupun mereka menang dalam pilihan raya suatu masa dulu, tetapi Perancis yang menjadi penaung kepada gerakan sekular di Algeria masuk ke Algeria dan melakukan pembantaian kepada umat Islam. Akhirnya berlaku peperangan lebih daripada 10 tahun dan mengakibatkan seluruh dunia melihat antara sebab berlakunya pertembungan itu ialah kerana Islam yang dibawa oleh kelompok di Algeria seperti nama seperti Ben Haj, Abbas Madani dan pemimpin-pemimpin yang lain. Begitu juga dengan perkembangan AK Parti di Turki yang akan kita sentuh dengan agak mendalam selepas daripada ini, yang tidak menggunakan nama Islam di dalam pergerakan dan perjuangan mereka, tetapi AK Parti menggunakan gerakan kemanusiaan, integriti, kebersihan dan seterusnya yang membawa kepada kemenangan mereka dalam pilihan raya tahun 2004 yang lalu. Begitu juga dengan percubaan oleh Ziaul Haq di Pakistan yang dilihat cuba untuk mengembalikan semula perlembagaan Pakistan yang menyebutkan dengan jelas Pakistan adalah sebuah negara Islam, tetapi ianya telah dibunuh oleh pihak-pihak tertentu, kuasa-kuasa barat, dan akhirnya gerakan itu menemui kegagalan. Begitu juga dengan gerakan Hamas di Palestin, walaupun mereka menang dalam pilihan raya pada tahun 2006 di Gaza, tapi mereka tidak dapat meneruskan pentadbiran mereka, penguasaan mereka semata-mata kerana mereka telah dilabelkan sebagai kumpulan Islam yang ekstrim, yang fundamentalis, yang dianggap boleh mengancam bukan sahaja kedudukan Israel tetapi juga kedudukan parti-parti sekular dan parti-parti kebangsaan, Fatah, PLO dan sebagainya yang terdapat di Palestin. Itu di antara contoh, kalau boleh saya sebut, bagaimana Barat sentiasa bersama dengan kelompok sekular di dalam konteks gerakan dakwah dan juga gerakan dakwah politik yang dilaksanakan oleh pemimpin umat Islam sejak daripada zaman dahulu sehinggalah pada masa ini. Jadi perkara-perkara ini juga perlu dimantapkan dari segi kefahaman kepada pelajar, dan saya yakin oleh kerana kita berada di hujung semesta, semua perkara-perkara yang saya sebutkan ini telah menjadi sebahagian daripada santapan minda dan persiapan dari segi psikologi saudara dan sekalian sebelum daripada selesai menamatkan pengajian pada semester ini. Apa yang berlaku ialah kegagalan sistem demokrasi yang dicanangkan oleh Barat sebenarnya memberikan kesan kepada umat Islam itu sendiri, seperti yang disebut oleh Rashid Al-Ghanouchi, seorang pemimpin di Tunisia, Parti An-Nahdah. Beliau menyebutkan sebenarnya demokrasi yang dipimpin oleh Barat yang cuba disejahterakan dan dibawa ke dalam masyarakat di Barat, ke dalam dunia Islam, apabila bertembung dan umat Islam mencapai kemenangan di atas dasar politik Islam, maka kita akan dapati akan menyebabkan masyarakat Islam itu sendiri bangkit di dalam bentuknya yang lain. Antaranya disebut ialah radikalisme.
Jadi apabila berlakunya radikalisme dalam konteks sebahagian daripada masyarakat Islam, maka itu bukanlah umat Islam semata-mata perlu dipersalahkan, tapi juga dikaitkan dengan apa yang dilakukan oleh pihak Barat ke atas dunia Islam apabila dunia Islam menjadikan demokrasi sebagai landasan perjuangan mereka dan mereka menang di dalam pilihan raya. Jadi itu yang berlaku. Akhirnya orang-orang Islam tidak lagi percaya bukan sahaja kepada demokrasi Barat, tetapi mereka juga tidak percaya kepada keseluruhan sistem yang dibawa daripada Barat. Dan selepas daripada itu, untuk mengelakkan daripada umat Islam terus-menerus menuding jari kepada Barat, maka Barat mencipta beberapa masalah baru dalam konteks masyarakat Islam. Di antaranya ialah perang saudara yang berlaku di Iraq, perang saudara yang berlaku di Syria, juga perang saudara yang berlaku di Yaman dan juga di tempat lain. Umat Islam juga sejak daripada dahulu lagi, sejak daripada peperangan salib lagi, telah ditajamkan pemikiran mereka dengan beberapa label yang juga penting untuk kita faham. Antaranya sejak daripada dahulu lagi, orang-orang Islam disebut sebagai Sarasin, maknanya bukan daripada keturunan Sarah, merujuk kepada umat Islam, orang-orang Arab dikatakan daripada keturunan Nabi Ismail alaihissalam, dan penerusan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu bukanlah dakwah yang didapati daripada wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril membawa ajaran Islam yang membawa kepada keamanan, keselamatan, kesejahteraan, tetapi sebenarnya dikaitkan dengan agama Kristian yang kononnya berasal daripada Nabi Ishak, yang katanya daripada keturunan yang betul, yang benar, yang sah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan Ismail dikatakan anak kepada Hajar. Jadi label yang diberikan kepada orang Islam terdahulu iaitu bukan daripada keturunan Sarah, yang berasal daripada Hajar. Sebagai contohnya, orang Islam juga dikatakan sebagai nomad, dikatakan ajaran Islam dikatakan sebagai sekejap ya. Jadi kalau kita lihat daripada perspektif yang itu, saudara dan saudari sekalian, kita akan dapati sebenarnya itulah yang berlaku sehingga akhirnya mereka menganggap semua orang Islam adalah jahat, dan mereka juga meletakkan label bahawa apabila orang Islam jahat, maka agama Islam yang dibawa oleh Nabi SAW juga adalah agama yang agama yang jahat dan tidak menepati seperti keperluan umat pada masa ini. Jadi saudara dan sekalian, itu perkara yang perlu kita fahami, perlu kita tengok sebelum pada kita nak pergi kepada ke medan dakwah yang lebih luas konsepnya, sehinggalah kita akan berdepan dengan suasana dan keadaan yang baru. Ini sebagai contoh, mungkin saya akan dapat kongsi nanti beberapa contoh kita kata website yang kononnya membawa kepada Islamofobia,
iaitu ajaran Islam yang dianggap cuba untuk bertanding, bersaing dengan apa yang ada di barat pada masa ini. Antara contoh juga gambar yang dilukis oleh para pelukis kartun di Denmark. Dikatakan Nabi SAW memakai serban dan sentiasa membawa bom di atas kepalanya, dan lukisan ini kalau saya tengok, sebab itulah apabila lukisan ini disebarkan ke dalam masyarakat barat, mereka terus mencari yang saya sebut tadi, orang-orang Sikh yang memakai serban, berjanggut dan berjambang kerana salah faham mereka tentang karikatur ini dan menganggap ia adalah orang Islam yang di luar sana. Ini juga ada beberapa website yang menghina Islam. Walaupun sebagai contohnya kita sekarang ni, Dr. Faisal ada bersama dengan kita orang yang pakar dalam bidang penggunaan media massa, maka kita dapati kita nak kena tengok juga supaya jangan apabila kita nak merujuk kepada Dr. Google tentang Islam, maka kita kita tengok answering Islam, kita tengok about Islam, kita tengok the Quran dan Allah assurance, maka akhirnya kita terdedah dengan pandangan yang negatif tentang Islam. Ini perkara yang saya rasa perlu kita ambil perhatian supaya kita tidak terpengaruh dengan pelbagai website khususnya yang membawa kepada salah faham dalam Islam. Jadi saya sekalian, baru nak masuk tajuk iaitu gerakan dakwah semasa mendepani isu-isu ummah. Jadi saya sebut tadi, isu ummahnya adalah terlalu banyak, terlalu besar, maka tugas dan tanggungjawab kita juga adalah terlalu besar dan juga terlalu banyak. Jadi bila kita cakap tentang gerakan dakwah, kita hendaklah merujuk kepada apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya dalam konteksnya yang lebih umum, dan kita nak lihat bila kita cakap tentang dakwah, maka dia merujuk kepada dua istilah yang banyak digunakan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, iaitu konsep islah dan juga konsep tajdid. Saya yakin saudara telah melalui semua ini, cuma kita nak tekankan supaya laluan dakwah kita tidak terlalu mengikut apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang disebut sebagai pendakwah bebas pada masa ini, terlalu menekankan kepada isu-isu semasa tetapi tidak merujuk kepada aspek asas di dalam dakwah, iaitu melakukan islah, iaitu membetulkan, memperbaiki, meneguhkan agama dan melenyapkan sesuatu yang bertentangan dengan agama, memperbaiki keadaan yang telah rosak, dan ianya banyak digunakan di dalam Al-Quran. Begitu juga satu lagi istilah yang lain yang kita nak kena rujuk bila kita nak berdakwah di tengah-tengah masyarakat, iaitu konsep tajdid. Kalau tadi memperbaiki sesuatu setelah rosak lebih kepada aspek yang disebut sebagai amalan, maka tajdid lebih dirujuk kepada aspek akidah, iaitu memperbaharui sesuatu setelah rosaknya, yang membangkitkan semula semangat dan memperbaharui hidup beragama, keimanan dalam kehidupan masyarakat Islam, seperti yang disebut oleh hadis Nabi SAW, jadidu imanakum, maknanya perbaharuilah agama iman kamu dengan banyak mengucap la ilaha illallah. Begitu juga dengan hadis tajdid yang sangat masyhur yang diriwayatkan oleh Abu Daud, innallaha yab'atsu li hadzal ummah ala kulli ra'si mi'ati sanah man yujaddidu laha amra diniha, yang saya yakin saya telah maklum dan tidak perlu diperpanjangkan. Jadi berdasarkan kepada hadis yang saya bacakan tadi, jelaslah kepada kita bahawa para
ahli-ahli sejarah telah menuliskan, telah menyusun senarai mujaddid dan muslim yang berlaku di dalam dunia Islam sebelum daripada berlakunya pada zaman moden. Dalam konteks zaman moden, gerakan Islah dan Tajdid disusun dalam konteks masyarakat secara berkelompok. Jadi contoh yang saya nak sebutkan di sini ialah bagaimana Mesir mempunyai banyak kelebihan sehingga berlakunya gerakan Islah dan Tajdid di dalam masyarakat di Mesir sejak daripada awal abad yang ke-20 sebelum kehadiran Imam Hasan al-Banna lagi, kerana beberapa kelebihan yang dimiliki oleh Mesir seperti yang saya yang saudara dan saudari lihat pada kaca skrin masing-masing. Jadi dalam konteks zaman moden, dakwah gerakan Islah dan Tajdid pada zaman moden saya boleh sebutkan ianya berlaku dalam bentuk kumpulan, dia berlaku dalam bentuk gerakan pemikiran dan keagamaan dan dimulakan mengikut ahli sejarahnya, dimulakan oleh Muhammad bin Abdul Wahab tanpa kita mempertikai dan membincangkan dengan lebih lanjut tentang gerakan Wahabi pada masa ini, hasil daripada pembacaan saya dan apa yang saya buat kajian sedikit sebanyak semasa saya belajar di UKM dulu, Jabatan Pengajar Arab dan Tamadun Islam. Kita dapati gerakan Muhammad Abdul Wahab di Hijaz yang berlaku pada abad yang ke-18 itu merupakan perangsang kepada gerakan untuk membebaskan masyarakat Islam pada masa itu daripada khurafat, kepercayaan khurafat dan amalan bid'ah yang banyak berlaku dalam masyarakat, terutamanya masyarakat Badui. Jadi perspektif itu yang kita lihat, dan kita tidak lihat perkembangan yang berlaku pada masa ini yang kalau boleh saya ringkaskan, gerakan Wahabi telah dijadikan sebagai gerakan politik dan juga hegemoni dalam konteks masyarakat bukan sahaja di Timur Tengah dan Asia Barat, tapi juga di seluruh dunia. Selepas daripada itu lahirnya gerakan-gerakan yang lain, yang terkenalnya ialah gerakan Hasan al-Banna yang dimulakan pada tahun 1928, iaitu kira-kira 6 tahun selepas jatuhnya kerajaan Turki Osmani. Jadi pendekatan yang dilakukan oleh gerakan dakwah di negara Arab yang kemudiannya dikongsi oleh gerakan lain di seluruh dunia Islam, seperti sebagai contohnya adanya gerakan pembebasan Osman dan Fodio di Barat Afrika, kemudian gerakan Sanusi di Libya dan Utara Afrika, kemudian gerakan Al-Mahdi di Sudan sebagai contohnya, begitu juga dengan gerakan Imam Syamil di Chechnya, dan negeri Tantan, begitu juga dengan gerakan keagamaan yang dibawa oleh pemimpin-pemimpin agama di Asia Tenggara dalam konteks yang kita lihat tadi. Semuanya mereka memahami Islam sebagai cara hidup yang lengkap dan sempurna, dan mereka faham kesan daripada kehadiran mereka dan pertemuan mereka dengan pemimpin politik dalam proses mengikuti menghadiri seminar ataupun kongres antarabangsa setiap tahun yang diadakan di Mekah yang disebut sebagai amalan haji itu, maka ianya telah membawa kepada kefahaman bahawa umat Islam perlu bangkit bukan sahaja dari segi politik tetapi juga dari segi pendidikan, dari segi gerakan sosial, dari segi ketenteraan dalam hal-hal tertentu, dari segi ekonomi dan juga penulisan, demi untuk satunya pembebasan umat Islam daripada kerangka sekular yang ganas pada masa itu dan penjajahan secara fizikal yang dilakukan oleh kuasa besar. Jadi kalau kita lihat dalam konteks Ikhwan Muslimin di Mesir, sebagai contohnya, walaupun saya ada beberapa kritikan yang akan saya sebut
nanti terhadap ikhwan. Itu secara umumnya gerakan yang mereka sertai, ya. Kesan daripada tekanan yang dilakukan oleh pemimpin Mesir pada suatu masa dahulu menjadikan gerakan ikhwan pecah kepada beberapa kelompok, ya, antaranya ialah Jamaat Islamiyah dan juga gerakan At-Takfir wal Hijrah, ya. Walaupun mereka dilihat sebagai satu gerakan yang bagus, yang mantap, yang baik secara umumnya, tetapi di sana berlakunya beberapa kelemahan kerana tidak dapat mengawal ahli-ahlinya, yang kecenderungan ahli yang lebih bersifat agresif, sehingga ada di kalangan mereka yang menyertai parti-parti politik dan menyertai pilihan raya, ya. Pada tahun 1984 sebagai contohnya, mereka dapat 58 kursi. Pada tahun 90 keadaan tertentu mereka memboikot dan mengeluarkan arahan tidak boleh menyertai pilihan raya, dan penyertaan dalam pilihan raya adalah sesuatu yang bertentangan, ya, dengan syarak, dengan fatwa yang mereka keluarkan. Dan sebahagian daripada mereka juga menyertai gerakan sosial yang disebut sebagai gerakan kifayah, ya, pada tahun 2004. Ya, mereka juga menyertai parti buruh pada tahun 1987, ya. Jadi saudara sekalian, suatu lagi fenomena yang penting, ya, untuk kita faham dalam konteks gerakan dakwah di seluruh dunia ialah gerakan Arab Spring, ya, ataupun gerakan revolusi Arab, yang saya yakin saudara sekalian, ya, telah pun dilahirkan, kerana gerakan ini bermula pada tahun 2011 di Algeria, kemudian berkembang ke seluruh, bukan sahaja dunia Arab, ya, tetapi ke seluruh dunia, memberi kesan juga ke dalam gerakan di tempat, ya, di tempat kita, apabila seorang lulusan master dalam bidang IT di Algeria, ya, telah membakar dirinya, ya, dan akhirnya gerakan itu, kesan daripada penguasaan media sosial menjadikan suatu gerakan yang sangat cepat bergerak, mendapat sokongan daripada hampir keseluruhan masyarakat di Timur Tengah pada masa itu. Antara puncanya kerana masyarakat pada masa itu mempunyai beberapa sifat yang negatif yang akan kita tengok nanti, dan ianya adalah berkembang, ya. Jadi yang menjadi rintangan, yang menjadi cobaan, yang menjadi perkara yang penting untuk kita lihat selepas daripada Arab Spring ini, saudara sekalian, yang juga sesekali menjadi sebahagian daripada perkara yang sesekali nak kena lihat juga, ialah pelaksanaan demokrasi ala tempatan. Maksudnya sistem demokrasi yang dibawa daripada Barat itu tidak dilaksanakan sepenuhnya, tetapi mengambil kira fenomena keadaan masyarakat tempatan pada masa itu. Sebahagian daripada gerakan dakwah di Malaysia ini, malangnya, mereka cuba untuk mengelak diri daripada gerakan politik. Walhal pada pemerhatian saya, gerakan politik di Malaysia lah yang membawa kepada kejayaan yang besar dari segi pelaksanaan dan pentadbiran penguasaan, pentadbiran negara dan pelaksanaan unsur-unsur Islam ataupun syariah dalam konteks masyarakat di seluruh dunia, termasuk juga di Malaysia. Jadi apa yang telah berjaya, kesan daripada Arab Spring ialah rakyat telah mula bebas, ya. Kebebasan itu telah dipilih oleh rakyat, khususnya dalam konteks media sosial, daripada dua perspektif, iaitu perspektif positif dan perspektif negatif. Perspektif positifnya ialah rakyat, masyarakat Islam menggunakan media massa untuk kepentingan dakwah masing-masing. Ya, mereka masuk, ya, ke dalam TikTok, mereka masuk dalam YouTube, mereka masuk dalam IG, mereka masuk dalam Facebook, menyediakan dakwah. Itu satu yang positif. Yang negatifnya, ya, sebahagian daripada mereka menggunakan kebebasan ini, ya, untuk keluar daripada apa yang mereka sifatkan sebagai kongkongan, ya, ataupun cengkaman Islam ke dalam pemikiran mereka. Hari ini kalau saya pergi di
pergi ke airport lah untuk mudah. Kalau pergi dalam Langkawi susah, ya pergi ke airport, ya KLIA, kita akan tengok nanti ramai mereka yang beratur ya untuk kembali ke Saudi, kan negara Arab. Mereka tidak berpakaian seperti yang sepatutnya. Ada yang pakai ketat, ada yang tak pakai tudung, ya ada yang langsung membuang jubah yang pernah mereka pakai semasa mereka berada di negara mereka, sama ada daripada Oman, sama ada daripada Kuwait, daripada Bahrain, daripada UAE, daripada Saudi, ya, dan mereka mengambil aspek kebebasan ini daripada perspektif yang mereka. Ini juga menjadi satu cabaran kepada mereka. Dan ya, dengan Arab Spring juga sebenarnya mengajar kepada umat Islam ya apakah prinsip yang nak dibawa dalam perjuangan Islam, dakwah Islamiyah, dan apakah strategi. Jadi mereka berpegang kepada prinsip dalam perjuangan dan juga mereka mengubah strategi mengikut keperluan dan kehendak semasa pada masa ini. Ini di antara gambar-gambar yang mungkin saya pernah lihat, ya. Jamaluddin Al-Afghani, ya, kemudian Muhammad Abduh yang kedua, yang ketiga Rashid Ridha, dan yang ketiganya ialah Hasan Al-Banna. Ini revolusi Mesir yang saya sebut tadi, kesan daripada Arab Spring. Tapi gerakan itu tidak bermula 2011, tidak dimulakan oleh Hasan Al-Banna, tetapi telah dilakukan secara berterusan. Antaranya saya sebut tadi gerakan Kifayah, ya, 2004, kemudian berlakunya gerakan rakyat bermula daripada 25 hari bulan 1 tahun 2011, dan bagaimana peranan yang dimainkan oleh media massa, dan juga hari Jumaat yang disebut sebagai hari sejuta umat. Ya. Ini juga secara sebagai bakal pimpinan dakwah, ya, boleh juga lihat, nak kena tengok juga bagaimana hari Jumaat seharusnya dijadikan sebagai hari utama untuk menggerakkan dakwah, untuk menggerakkan program-program dakwah, khususnya di negeri-negeri Pantai Timur dan Selatan, ya, kerana hari Jumaat adalah hari cuti, ya. Dan bagaimana gerakan Ikhwan telah berjaya menyediakan makanan dan juga sekolah sementara sepanjang tempoh 3 minggu, ya, mereka mengadakan demonstrasi secara aman sehingga jatuhnya kerajaan Muslim Barat baru-baru. Jadi pelibatan Ikhwan dalam konteks pilihan raya, ya, hanya berlaku, ya, apabila ditubuhkan sebuah parti yang disebut sebagai FJP, iaitu Freedom and Justice Parti pembebasan dan keamanan, ya, Parti Keamanan dan Pembebasan, ya, yang ditubuhkan selepas daripada Arab Spring, dan mereka menyertai pilihan raya di bawah pimpinan Dr. Muhammad Mursi. Akhirnya Mursi menang 52%. Ini perkara yang saya nak sebut tadi, ya, oleh kerana Mesir, Ikhwan, mereka menang 52%, ya, mereka menganggap mereka menang di Mesir dan mereka boleh menguasai keseluruhan Mesir. Padahal mereka gagal memahami sistem politik adalah berbeza dengan sistem yang lain, ya, iaitu apa, walaupun mereka menang 52%, ya, tetapi mereka tidak bersifat eksklusif, dan mereka membiarkan kumpulan 48% lagi yang kalah itu bersatu bersama dengan tentera. Akhirnya dalam tempoh 1 tahun mereka telah dikalahkan. Walaupun mereka berjanji untuk menahan, memberikan subsidi harga roti, ya, sebuah kerajaan yang menjaga kebersihan, terutama di Kairo. Orang yang pernah belajar Dr. Faisal tahulah bagaimana kebersihan di Kairo, bagaimana trafik di Kairo dan harga bahan bakar, ya. Tetapi janji-janji mereka ini tidak dapat dilaksanakan, ya, kerana apa? Kerana mereka melakukan janji itu tanpa mereka memahami suasana masyarakat dan juga penglibatan serta penguasaan tentera di dalam semua perkara itu. Ya, tentera menguasai syarikat roti, tentera menguasai syarikat membersih
kota Kairo dan kota-kota lain. Ya, tentera juga menguasai trafik dan tentera juga menguasai minyak, gas dan seterusnya. Ya, seperti mungkin sebahagian daripada kita pernah dengar bahawa tentera di Mesir menguasai 70% aktiviti ekonomi. Jadi apabila dijanjikan itu, maka sudah tentu janji itu tidak dapat ditepati. Jadi apa yang dilakukan oleh FJP itu ya gagal dilaksanakan dan akhirnya ya mereka ditambah pula mengambil ya, beberapa tindakan yang kurang strategik ya dan dikatakan menggunakan kuasa veto presiden ya untuk melakukan referendum dan perubahan kepada perlembagaan Mesir dalam keadaan mereka dan konflik dengan askar masih lagi berterusan dan akhirnya rakyat bangkit ya juga dengan bantuan daripada Amerika, Saudi dan juga Israel dan akhirnya mereka dikalahkan di dalam rampasan kuasa yang dilakukan oleh Al-Sisi pada masa itu. Sedangkan Al-Sisi adalah pemimpin tentera yang telah dipilih ya oleh Mursi ya dalam konteks itu. Sebab itulah bila kita bertanya kepada pimpinan gerakan Islam apa yang sepatutnya dilakukan oleh Mursi dalam konteks penjajaran baru ya politik di Mesir, apa yang mereka perlu lakukan ialah mereka perlu belajar daripada Turki, bagaimana Turki menguruskan konflik dengan pihak tentera dengan baik dan bagaimana juga Parti Islam Semalaysia PAS di Kelantan ya telah berjaya menguruskan konflik dengan pihak Putra Kuala Lumpur pada masa itu dan Putrajaya dengan baik dan lebih aman dan seterusnya. Begitu juga perlu dilihat apa yang dilakukan oleh Parti Islah di Morocco ya bagaimana mereka telah mengadakan persefahaman dengan Sultan Muhammad yang ke-6 pada masa ini dan bagaimana tindakan yang dilakukan oleh Parti An-Nahdlah di Tunisia pada suatu masa. Jadi semua ini saya sekalian merupakan sebahagian daripada kerangka politik, kerangka dakwah yang perlu dilihat oleh saudara dan sekalian dalam konteks pertembungan dan juga persaingan dengan parti-parti politik yang sedia ada di seluruh dunia Islam. Jadi apabila kita melihat tentang dakwah politik secara khusus ya maka ini beberapa perkara yang perlu juga dilihat ya di antaranya bentuk ataupun model kerajaan yang nak dibina pada masa ini dalam konteks negara demokrasi ya dan apakah keutamaan jika sekiranya memenangi pilihan raya dalam konteks kelompok-kelompok dakwah yang menang dalam pilihan raya ya apakah bentuk kerajaan perpaduan adalah yang terbaik ya dalam konteks di Mesir sebagai contohnya walaupun mereka menang 52% mereka seharusnya membentuk kerajaan perpaduan bukannya kerajaan yang bersifat unilateral ataupun satu kelompok semata-mata dan apakah model Turki adalah antara model yang terbaik yang saya sebut tadi ya, ataupun di antara ego dan juga politik dalaman kerana kita mendapat maklumat hasil bacaan ya dan juga interview yang kita lakukan dengan pihak-pihak tertentu kita dapati di antara sebab mengapa kerajaan di Mesir di bawah pimpinan Mursi tidak dapat bertahan lama ialah kerana keegoan yang tinggi yang dimiliki oleh sebahagian daripada pimpinan Ikhwan sendiri yang tidak mahu menerima nasihat ya daripada rakan-rakan strategik mereka daripada gerakan Islam. Dan yang paling penting juga kita sebagai kelompok para pendakwa ini memahami fiqh wakil semasa dalam konteks dakwah. Begitu juga kita kena faham apa sebenarnya yang berlaku di antara
Saudi dan Qatar, dan mengapa Qatar telah dimarahi ataupun diboikot bukan sahaja oleh Saudi sejak pada 2017, tetapi yang berlaku itu dia antara punca ni. Jadi hegemoni di peringkat antarabangsa juga perlu kita fahami untuk membolehkan kita menjadi seorang pendakwah yang bijaksana. Seterusnya, senario terkini saya nak kongsi sikit apa yang berlaku di Turki yang merupakan mata rantai kepada dakwah yang telah disediakan untuk kita lihat juga mengapa Eropah sentiasa marah kepada Turki pada masa ini. Antara puncanya ialah kerana kejayaan AK Party yang sistem, kalau kita saya juga perlu faham bahawa sistem yang ada di Turki ini ialah sistem sekular dan tentera menguasai hampir keseluruhan segala aktiviti politik, ekonomi, sosial, keselamatan, diplomatik, kewartawanan, akademik yang ada di Turki. Tetapi kebijaksanaan yang dimiliki oleh AK Party dan Refah Party sebelum daripada itu membawa kepada kejayaan mereka menguasai parti politik dan dakwah di Turki secara berterusan sehingga hari ini. Saya bukan nak mengagungkan Turki, tetapi Turki boleh dijadikan sebagai satu contoh bagaimana keberadaan kelompok-kelompok Islam dalam konteks politik di Turki itu sebenarnya membawa satu kejayaan dari segi pelaksanaan syariah sekurang-kurangnya dalam konteks masyarakat di Turki. Itu yang mereka utamakan, iaitu melakukan reformasi politik, hubungan dengan tentera, kebajikan, hubungan luar, dan mereka juga memainkan peranan dalam konteks sokongan antara bangsa seperti yang saudara dan saudari tengok seperti sebagai contohnya peranan di Syria, peranan NGO di Turki, bagaimana mereka telah menubuhkan G8 sejak daripada zaman Erbakan dan diteruskan, dan bagaimana pula mereka telah berjaya menjadi pelindung dan penaung kepada keseluruhan umat Islam, nasib umat Islam di Rohingya sebagai contohnya, di Bangladesh, di Afrika, begitu juga pasca tsunami di Indonesia dan juga di negeri, isu yang berlaku di China iaitu peristiwa di Xinjiang, dan juga yang paling utama ialah di Syria. Jadi saudara sekalian, kalau kita lihat dari segi gerakan dakwah, maka kita perlu lebih banyak belajar dan faham dalam konteks ini, dan kita perlu mengambil manfaat daripada apa yang saya sebut sebagai harapan baru daripada Turki. Dan saya yakin di kalangan saudara dan saudari, oleh kerana tekanan yang tertentu selepas pada tamat pengajian nanti, maka saya rasa yang paling baik ialah perlu melihat daripada perspektif NGO yang sangat banyak. Cuma malangnya saudara sekalian, bila kita cakap tentang NGO di Malaysia ini, sekarang ni NGO banyaknya ialah lebih menekankan kepada kebajikan, tidak banyak dakwah. Semuanya menekankan kebajikan dan pengutipan dana. Ini pun satu perkara yang perlu dilihat. Apakah NGO itu memberi maksud kutip dana dan membawa bantuan itu ke luar negara. Memang tidak dinafikan perlunya membantu rakyat Rohingya, perlunya pergi ke Kamboja, perlunya pergi ke Bangladesh, pergi ke tempat lain. Mengapa hanya aspek pengutipan dana sahaja sekarang ni korban di merata dunia nak dihantar? Apakah itu sahaja tugas NGO? Sedangkan sebenarnya kalau kita tengok tugas NGO yang asal yang ada di Malaysia ini, saya sebut beberapa contoh lah. Contoh yang paling jelas, ABIM sebagai contohnya. ABIM sebagai sebuah NGO, dia tidak terlibat dengan pengutipan dana. Ini suatu kelebihan dan satu kebaikan yang ada kepada ABIM yang mungkin tak ada kepada yang lain. Tetapi NGO yang lain sekarang ini
Semuanya nak kutip dana, nak bantu. Ya, kita bimbang apa yang mereka lakukan itu jika sekiranya tidak dijaga dengan baik dari segi integritinya, dari segi keikhlasannya, dia akan menjadi ya NGO yang mengutip dana dan mengambil sebahagian daripada dana itu ya untuk kepentingan kelompok-kelompok yang tertentu. Ini saya harap saudara-saudari bila keluar nanti boleh memainkan peranan yang lebih baik. Begitu juga kita bila kita cakap tentang tugas pendakwah, kita perlu membangkitkan semangat warga dunia tentang kerja-kerja kesukarelawanan, ya, ataupun disebut sebagai volunteerism. Mereka, kita perlu mengaktifkan mereka. Sebahagian daripada rakyat Malaysia sekarang ni dikatakan orang-orang muda yang 18 tahun ke atas ni yang sepatutnya dah boleh mengundi, mereka dikatakan tidak minat dengan politik. Jadi tugas kita, kalau mereka tak minat dengan politik, menjadi tanggungjawab kita supaya mereka masih lagi walaupun tidak berminat dengan politik, mereka ini kekal menjadi kelompok-kelompok yang boleh membawa kesejahteraan, keamanan kepada masyarakat, ya, masyarakat di tempat masing-masing, jaga surau, jaga masjid, ya, jaga apa lagi, anak yatim, jaga kelompok yang tercicir dari segi pendidikan, ya, mereka yang tertinggal, apa nasib mak rempit, apa nasib itu dan ini dan seterusnya. Itu juga perlu kita perlu ambil perhatian. Dalam konteks kesatuan ummah juga, kita seharusnya menjadi kelompok yang boleh menyatukan ummah. Jangan nanti apabila kita keluar, ya, kita sebagai pendakwah, kita mula dengan ya gerakan yang disebut sebagai gerakan berhukum, ya, qudah, ya, kita jatuhkan hukuman, orang ni betul, orang ni tak betul dan sebagainya. Akhirnya semua orang lari dan kita saja tinggal di dalam bilik sejuk kita dan kita berada di kayangan, tidak turun ke tengah-tengah masyarakat. Jadi kita nak kena tengok ya juga tentang perkembangan yang berlaku di sekitar kita, dan kita juga ya dalam konteks hubungan antarabangsa perlu memahami sebenarnya kita masih lagi menaruh harapan kepada negara kita dan Indonesia. Kita masih lagi menaruh harapan kepada Iran dan juga Qatar dalam konteks Asia Barat dan Timur Tengah, yang kita masih lagi mengharapkan. Semoga ya kita memahami fiqhul waqi' yang saya sebutkan tadi. Ada orang apabila mereka seronok dengan Turki, ya, maka mereka nak ambil segala-galanya untuk mereka bawa balik ke Malaysia. Jadi kita kena ingat di sana dalam konteks dakwahnya dan konteks politiknya ada perbezaan yang besar. Maka apa yang Turki buat mungkin sesuai dalam konteks dakwah di peringkat mereka. Apa yang Indonesia buat mungkin sesuai dengan konteks dakwah di peringkat mereka 90% Muslim. Tetapi kita nak kena tengok ya banyak aspek yang perlu kita fahami, yang perlu kita tekuni untuk membolehkan kita bercakap kepada manusia, ya, bercakap kepada kita sesuai dengan pemikiran mereka, bukannya sesuai dengan pemikiran kita. Jadi perkara-perkara ini sesuai sekalian untuk kita faham, ya, untuk kita lebih mendalami, bukan setakat kita nak dapat keputusan yang baik di dalam peperiksaan hujung semester ni, ya, dalam seminggu dua ni, tetapi yang lebih penting ialah bagaimana ilmu dakwah yang kita belajar sepanjang tempoh 3 tahun, 4 tahun kita berada di pekerti punya Islam, kita membawa balik obor ya dakwah ke tengah-tengah masyarakat kita, dan kita menjadi pendukung dakwah yang tegar, walaupun ya kita tidak bekerja di dalam NGO, walaupun kita bekerja sebagai pegawai tabung haji, walaupun kita bekerja sebagai guru, walaupun kita bekerja yang hantar jauh ke Sabah dan Sarawak, walaupun kita bekerja menjadi pegawai sukan, ya, pegawai sosial, pegawai PTD dan seterusnya. Jadi dalam konteks di Malaysia, saudara sekalian, ya, saya nak sebut juga bahawa model yang terbaik di Malaysia pada masa ini ialah model gerakan politik Islam yang kita yakin boleh membawa satu saham yang baru dalam konteks pengenalan dakwah kepada masyarakat di peringkat antarabangsa. Jadi bila kita tengok yang tu, kita nak kena faham juga bagaimana gerakan Islam menjadi grup yang menentang, kumpulan yang menentang penjajah suatu masa dulu,
mereka juga terlibat dalam NGO, mereka juga terlibat dalam politik, dan mereka juga kesan daripada gerakan itulah membawa kepada beberapa perkembangan yang positif ya dari segi Islamisasi pentadbiran, penerapan nilai Islam oleh Dr. Mahathir. Suatu masa dulu ya yang dilakukan mungkin hasil daripada tekanan politik yang dilakukan oleh pemimpin dakwah di luar sana dan juga Islamisasi sistem pentadbiran yang dilakukan di Kelantan juga boleh dijadikan sebagai contoh ya bagaimana dakwah politik dilakukan melalui tahaluf dan juga ta'awun juga perlu kita fahami ya penubuhan kerajaan campuran, kerajaan perpaduan, dan yang paling penting prinsip dakwah yang paling penting yang nak kita bawa, yang nak kita dokong ialah dakwah membawa kepada perpaduan ummah, bukan membawa kepada perpecahan, bukan membawa kepada simpang siur dan juga bukan membawa kepada aktiviti dan amalan yang boleh dilihat, yang boleh dianggap sebagai memecah belahkan masyarakat Malaysia yang pelbagai kaum ini. Jadi kalau kita tengok daripada pelbagai perspektif itu, ya dapatlah saya simpulkan beberapa perkara yang mungkin sesering nak kena fikirkan. Ya, yang pertama ialah bagaimana kita boleh memanfaatkan hari Jumaat bukan hari untuk kita tidur dan berehat semata-mata. Ya, bagaimana kita juga harus melihat pelibatan kita di dalam gerakan siber ataupun disebut sebagai gerakan rakyat yang bukan sahaja perlu dilabelkan dengan dakwah semata-mata, dakwah Islamiah semata-mata, tetapi dalam gerakan-gerakan kebajikan ya dan juga untuk pengetahuan saudara ya, kalau saudara nak masuk ke dalam ke tengah-tengah masyarakat, tiga saja perkara kalau saudara boleh menyertainya, boleh bersama-sama dengannya, maka saudara akan selamat dan tidak berlaku pertemuan dan konflik. Yang pertama ialah keagamaan. Yang ini semua orang boleh buat. Yang kedua ialah tentang kebajikan. Ya, kalau kebajikan campur dengan keagamaan, maka dia boleh selamat. Satu lagi ialah tentang kesihatan. Maknanya kalau kita boleh bergabung dengan doktor perubatan, contohnya rakan-rakan kita pergi masuk ke kampung, bukan saja masuk ke kampung orang asli, tapi ke kampung orang biasa pun, ke surau masjid, kita bawa 3 obor ini, iaitu nak mengajak mereka supaya menjaga kesihatan dan menjaga kebajikan mereka dan keagamaan mereka, maka insya-Allah masyarakat Malaysia akan jadi satu masyarakat yang lebih aman, yang lebih progresif, dan masyarakat bukan Islam lebih mudah menerima Islam walaupun mereka tidak menganut agama Islam, tetapi mereka akan menjadi masyarakat yang menghormati Islam sebagai agama persekutuan pada masa ini. Jadi peranan kita bukan sahaja dakwah fardiyah, bukan sahaja dakwah melalui NGO, tapi juga kita boleh lakukannya melalui pelbagai media sosial yang ada. Kalau orang gunakan TikTok untuk nak jual barang, orang gunakan TikTok nak tunjukkan pakaian mereka yang baru, orang guna TikTok untuk macam-macam, mengapa tidak kita gunakan TikTok untuk kita berdakwah. Jadi kita juga harap supaya di luar sana ya PLO dan Hamas dapat berdamai dan akhirnya mereka akan membina satu kekuatan yang besar dalam konteks dakwah antarabangsa. Ya, kita juga perlu melihat dan sedar mengapa umat Islam pada masa ini lemah. Dia berdasarkan kepada tulisan yang di buku yang ditulis oleh Abdul Hasan Ali An-Nadawi. Dia sebut al-Islam ya baina ajzi ulama'ihi wa jahli ummati. Jadi kalau saudara saya ada buku ni, ada di Tun Sri Lanang sana, telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka tengoklah ya bagaimana kita sebenarnya lemah, ya, yang lemahnya ialah kerana para ulama-nya yang lemah dan yang lemahnya kerana umatnya yang jahil. Jadi apa yang perlu kita buat, walaupun sebahagian daripada kita tak boleh jadi ulama, tetapi kita boleh mempenteras kejahilan dengan sedikit sebanyak ilmu yang kita ada. Itulah yang dikehendaki oleh kata-kata ulama, rahimallahu rajulan
man arafa zaman. Man arafa zamanuhu fastaqamat dini. Maksudnya Allah SWT mengasihi seseorang lelaki ataupun perempuan yang memahami zaman di mana mereka hidup, ya, dan pada masa yang sama mereka istiqamah di dalam perjuangan mereka untuk menegakkan Islam. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur kerana menjemput saya untuk berceloteh pada pagi ini. Terima kasih juga kepada saudara dan saudari sekalian yang sanggup bersama dengan saya pada pagi ini. Alhamdulillah ada 32 orang ya masih hidup ya, maka saya serah balik kepada saudari moderator. Aqulu qauli hadza astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Profesor Dr. Kamaruzaman bin Yusof atas perkongsian beliau yang sangat bermanfaat sebentar tadi. Sekarang kita beralih kepada sesi soal jawab. Kepada mana-mana peserta yang ingin mengajukan soalan, anda boleh membuka mikrofon atau mengajukan soalan di ruangan komen. Boleh tanya soalan. Free ya tanya ni. Okay, Siapa yang tanya soalan, Dr. Ghaffar bagi markah sikit kat depan ni. Apalah. tak prepare soalan ni. Ada nak tanya silakan. Pastikan set kita menjadi kan. Assalamualaikum. Dengar ke? Ya, Waalaikumsalam, dengar. Okey, Prof. Saya ada soalan. Sebut nama dulu ni, Dr. Ghaffar nak bagi markah. Okey. Nama saya Muhammad Nabi Kamarudin. Saya asal Batu Pahat, Johor. Okey, tu je. Okey. Tu je. Okey, untuk soalan saya, Doktor. Seperti kita tahu sekarang ni untuk menjadi pendakwah ni kita kena sentiasa up to date lah, kena tahu apa yang terbaru dan terkini kan. So maksudnya soalan saya di sini Doktor, bila kita perlu up to date sebagai pendakwah ni, apa kemahiran yang perlu kita kuasai bagi nak hadap kabar dakwah pada masa kini? Oh, terima kasih. Soalan ni memerlukan satu ceramah yang lain. Persediaan yang perlu dimiliki oleh bakal pendakwah ya pada masa ini. Yang pertama sekali nak kena ada ilmu lah. Kan? Sebab pepatah Arab ada sebut ya faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu maka dia tidak boleh menyampaikan. Ya? Macam mana dia nak bagi kalau dia tak punya? Ya? Itu yang pertama secara ya. Yang pertama sekali ilmu pengetahuan. Yang kedua, yang sekarang ni apa yang Nabi sebut itulah khatibun nas ala qadri uqulihim. Hendaklah kamu bercakap mengikut kadar keupayaan mad'u kita. Jadi pada saya ini adalah bentuk kemahiran yang perlu kita ada. Jadi sekarang ni dalam konteks dakwah sekarang ni kemahiran kita nak kena pelbagai, bukan satu. Kemahiran menulis, kemahiran berkomunikasi, kemahiran memahami masyarakat setempat, kemahiran menyelesaikan masalah. Sebab itulah para pendakwah ni, secara sekalian, saya pun tak pasti ya. Kalau tanya saya, semua orang jabatan dakwah ni nak kena belajar ilmu tambahan yang orang lain tak ada. Apa dia? Antaranya ialah ilmu perbomohan ya berubat. Ya yang sekarang ni orang panggil ya ilmu ruqyah. Itu memang pendakwah wajib nak kena ada. Saya jabatan pengajar Arab tak payahlah.
Ya. Tetapi para pendakwah ilmu untuk nak berubat orang ni, nak tahu penyakit dan sebagainya, nak kena ada. Kerana apa? Kerana kita berdepan dengan masyarakat, dan ilmu untuk kita berubat ni merupakan salah satu cara yang paling baik, ya, paling bagus, ya, paling sempurna untuk kita menarik orang kepada pendakwah kita. Kadang-kadang saya tutup saya punya gambar ni sebab takut line tak berapa bagus, ya. Jadi kalau kita ada ilmu itu ya, kalau tak ada secara Naim, ya, kalau tak ada yang tu, nak mudah lagi kahwin dengan doktor perubatan lah. Selesai setengah masalah, ya. Itu sebagai contoh. Jadi ilmu selain daripada ilmu yang ada, ilmu dakwah yang ada, kita nak kena belajar, ya, ilmu yang disebut tadi, kemahiran. Dan kalau kita baca buku tentang dakwah, ya, terdapat lebih daripada 100 teknik dakwah, ya. Macam mana komunikasi dengan orang, macam mana nak menguasai orang, macam mana nak tarik perhatian orang, macam mana nak menguruskan orang bergaduh, orang berperang, dan macam-macam. Semuanya ini adalah, ya, perkara yang perlu kita pelajari. Tetapi kita kena ingat juga, selain daripada itu, kita juga perlu kepada pengalaman. Ada orang ilmunya tinggi, lulus jabatan dakwah, ada master, ada PhD jabatan dakwah, tetapi dia tidak, ya, ada pengalaman untuk berdakwah. Itu pun satu hal yang sangat penting. Jadi pengalaman itu boleh kita dapat untuk kita memperbaiki kerja-kerja dakwah yang kita lakukan. Yang keempatnya ialah dakwah ini tidak boleh lakukan secara bersendirian. Sebab Quran sebut, ya, dalam banyak ayat Quran, bila sebut saja tentang ibadat, ya, tentang amalan agama, maka, ya, Quran sebut dengan lafaz kata jamak, dengan plural. Maka dengan sebab itu dakwah tidak boleh dilakukan secara bersendirian. Jadi orang Batu Pahat balik Batu Pahat, ya, orang Parit Kroma balik Parit Kroma, ya, orang di Barek 12 balik Barek 12 Kota Baru, ya, orang di Pauh 5 balik Pauh 5, orang di Gunung balik ke Gunung, orang di Gurun balik ke Gurun. Semuanya buat kerja secara bersendirian. Ya, ini juga satu perkara yang sangat penting untuk kita ambil peranan. Jadi apa yang Saudari belajar semua itu, ya, Saudara Naim, ya, sejak daripada tahun 1 sampai tahun 3 sampailah ke tahun akhir, kita nak kena tengok balik dalam konteks bagaimana kita nak membawa semua ilmu yang kita ada itu dan ilmu tambah yang lain ke dalam, ya, ke dalam masyarakat, ke dalam diri kita sebelum daripada kita nak berdakwah, ya, berdasarkan kepada, ya, apa yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Itu saja. Terima kasih. Ada soalan lain? Ada. Silakan. Boleh tanya lagi ke doktor? Boleh. Ada masalah lagi? Silakan, Soalan Amin. lagi, okey. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Dr. Kamaruzaman atas perkongsian. Antara cabaran dakwah masa kini, selain daripada apa yang Doktor sampaikan, kita lihat banyaknya kemasukan beberapa pemahaman ataupun ideologi yang menyimpang daripada ajaran Islam, seperti fahaman liberalism ataupun sekularism. Jadi sebagai para pendakwah ni, bagaimanakah strategi untuk kita menangani pemahaman sebegini? Itu soalan saya. Okey, terima kasih. Kita bila kita belajar rukun iman, maka kita kena belajar juga
ke perkara yang merosakkan iman. Bila kita belajar rukun Islam, semayang, puasa, zakat, haji, kita nak kena belajar juga perkara-perkara yang membatalkan ibadat kita tu. Begitulah juga seterusnya secara amil ya. Bila kita belajar tentang Islam, kita nak kena belajar juga apa yang disebut sebagai al-fikrah, ya, al-haddamah. Pemikiran-pemikiran yang merosakkan Islam, merosakkan ajaran Islam dan merosakkan umat Islam. Jadi kalau ini dapat kita lakukan, ya, maka sudah tentulah kita lebih mudah untuk kita masuk ke tengah-tengah masyarakat. Sebab orang kampung sekarang ni bukan orang kampung zaman dulu. Zaman dulu kalau kita pergi ngajar ceramah, dia tanya buat semayang, buat puasa. Kalau dekat dengan nak pergi haji, dia tanya buat haji. Ya. Dia tanya soalan yang simple. Tapi sekarang ni bila kita tengah masyarakat, dia akan tanya, oh, apa dia Islam liberal, Ustaz? Ya, apa dia sekular? Jadi kalau kita hanya tahu tentang Islam, kita tak tahu apa yang boleh membawa kepada rosaknya Islam, maka kita akan tertinggal dan akan mencemarkan nama baik kita lah. Saya yakin saudara-saudara dah belajar banyak, ya, dengan Dr. Faisal, mungkin ada beberapa subjek yang belajar, ya, ataupun ambil kursus elektif ke, ataupun daripada bacaan kita sendiri. Bahawa banyaknya sekarang ni terutamanya dari segi ideologi yang boleh merosakkan umat Islam. Ya, sama ada merosakkan akidah, merosakkan pemikiran, ataupun boleh merencatkan kefahaman umat Islam tentang nak sampai kepada ajaran Islam yang sebenar. Jadi semua itu, jadi kalau boleh saya sebut secara ringkasnya, cabaran sesedari sebagai pendakwah pada masa ini jauh lebih besar nak dibandingkan dengan cabaran yang dilalui oleh orang-orang terdahulu. Ya, tahun 50-an, 60-an, ya, orang cabaran masyarakat pada masa itu hanyalah untuk nak beritahu apa dia Islam dan apa dia perkara yang membatalkan Islam. Ya, mencerca Nabi sebagai contohnya. Ya, pijak Quran sebagai contohnya, ataupun pergi ke kuil, sembahyang, ya, dengan orang bukan Islam. Tetapi sekarang ini, ya, apabila kita bercakap tentang ancaman kepada umat Islam, lebih kepada ancaman pemikiran, ya, iaitu peperangan pemikiran, al-ghazatul al-fikri. Jadi ancaman kita, persiapan kita juga hendaklah lebih besar, lebih kuat, ya, lebih bersungguh-sungguh. Kerana apa? Kerana kita menghadapi serangan yang lebih besar. Ya, dulu contohnya orang serang kita hanya menggunakan senapang, maka kita guna senapang pun dah cukup. Tapi sekarang ni orang dah gunakan meriam, ya, menggunakan M16, ya, menggunakan segala teknologi yang moden, maka persiapan kita juga hendaklah persiapan yang lebih canggih. Jadi secara umumnya, kalau boleh saya sebut, sebenarnya saudara-saudari, ya, menghadapi ancaman yang jauh lebih besar nak dibandingkan dengan ancaman, ya, pendakwah pada zaman dahulu, maka persiapan juga hendaklah lebih besar, ya, dan lebih bersungguh-sungguh, ya, lebih serius. Yang lebih penting juga ialah keikhlasan kita. Kalau kita dakwah semata-mata kerana nak masuk TV, nak suruh orang share dan like, ya, dalam Facebook, dalam IG kita, dalam Twitter dan TikTok, maka itulah yang kita dapat. Jadi dengan keikhlasan kita tu, insya-Allah akan lebih mudah orang menerima dakwah kita dan kita mendapat ganjaran yang lebih banyak. Itulah secara umumnya. Terima kasih. Aiman. Terima kasih, Doktor. Mungkin ada student nak faham tentang apa yang disebutkan oleh Prof. Dr. Khan zaman tadi tentang Abraham Accord. Boleh jelas sikit kot?
Abraham Accord ini adalah suatu kepercayaan, ya, suatu apa kita panggil seperti perjanjian yang kononnya dibuat di atas dasar persefahaman antara penganut-penganut, pengikut-pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti yang kita tahu, Nabi Adam dipanggil sebagai Abul Bashar, bapa kepada nabi-nabi dan rasul-rasul. Adapun Nabi Ibrahim digelar sebagai Abul Anbiya. Kenapa? Daripada Nabi Ibrahim itulah datang agama yang dibawa oleh Nabi SAW, iaitu daripada Ismail, ya, iaitu agama Islam. Satu. Selain daripada itu juga, orang Yahudi dan Kristian percaya daripada Ibrahim juga datangnya Ishak. Daripada Ishak datangnya Yakub, dan datangnya orang-orang Yahudi, ya, iaitu penganut Nabi Musa. Daripada situ juga datangnya, ya, Nabi Isa alaihissalam, ya, yang difaham oleh orang Kristian sebagai pengasas kepada agama Kristian. Itu kepada kita orang Islam itu adalah kefahaman yang salah. Kerana apa? Kerana Allah SWT sebut, ya, di dalam Al-Quran, maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslimah. Ya, maksudnya bukanlah Nabi Ibrahim itu orang Yahudi, bukan juga orang Nasrani, tetapi ianya adalah hanifan, penganut agama Hanif, dan muslimah, menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana Trump nampak, ya, Presiden Amerika yang lepas, tengok antara asas yang boleh menyatukan orang-orang Arab, ya, dan juga orang-orang Israel, Palestin, ya, orang Israel, orang Yahudi adalah Nabi Ibrahim. Lalu mereka mencipta suatu siri perjanjian, kononnya Abraham Accord. Ya, jadi dia kata persetujuan berasaskan pada Nabi Ibrahim inilah yang membolehkan orang Yahudi menandatangani siri perjanjian dengan orang Islam. Ya, jadi itulah gerakan yang mereka buat, ya, pada tahun 2015 apabila pemimpin-pemimpin Arab di seluruh dunia Arab dan pemimpin Islam dipanggil pergi ke Riyadh, ya, untuk kononnya, ya, memahami prinsip-prinsip utama kepada Abraham Accord. Selepas daripada itu, mereka mengadakan normalisasi, ya, di antara, ya, Israel dengan negara-negara umat Islam. Jadi antara yang awal yang tanda tangan tu ialah Emirat 2020. Kemudian selepas pada tu Bahrain. Kemudian lepas pada tu Sudan, dan selepas daripada itu Morocco. Jadi semua negara-negara ini yang menjadi tonggak kepada semua negara ini, yang jadi orang tengah, ialah Saudi Arabia. Jadi Saudi Arabia dia tidak mahu tanda tangan secara langsung, tetapi dia menjadi, ya, menjadi orang tengah, mediator kepada semua perjanjian yang kita sebut tadi. Jadi mengapa umat Islam, pemimpin Islam yang lain menentang siri-siri perjanjian ini? Yang pertama, kerana tidak mahu negara umat Islam mengiktiraf Israel. Itu satu. Yang kedua, bentuk perjanjian yang ditandatangani itu pada masa itu sampai sekarang ni pun bukan sahaja diplomatik, tetapi juga masuk aspek-aspek lain, pengiktirafan dalam bentuk lain. Sebagai contohnya, kerjasama dari segi pendidikan. Yang kedua, kerjasama dari segi strategi dan ketenteraan. Ini yang ramai orang Islam marah. Kerana apa? Bagaimana boleh negara Arab, negara umat Islam, tanda tangan perjanjian strategi dan ketenteraan dengan Israel. Sedangkan Israel membunuh umat Islam bukan sahaja di Palestin,
tetapi juga di seluruh dunia. Ya, mereka membunuh orang Palestin di mana? Ya, juga di Kuala Lumpur kalau kita masih ingat. Berlaku 2017 yang lepas. Mereka cuba juga nak bunuh ya Khalid Mash'al, ya pemimpin Hamas. Mereka juga membunuh Qasim Sulaimani, ya pemimpin di Iran suatu masa dulu. Jadi sebab itulah ya apabila kita sebut Abraham Accord, ianya adalah satu kefahaman yang silap ya tentang ya tak betul tentang maksud persefahaman Nabi Ibrahim itu. Satu. Yang kedua, ia membawa kepada normalisasi, dan normalisasi seperti yang saya sebut tadi, dia bukan dimulakan tahun 2020, tetapi normalisasi telah dilakukan oleh pihak Mesir pada tahun 78 Anwar Sadat. Ianya juga telah dilakukan oleh Jordan, ya mengiktiraf. Masalahnya bila mengiktiraf, ya mereka dapat apa yang mereka nak, tetapi yang menjadi kesan yang paling besar ialah perjuangan umat Islam Palestin telah ditinggalkan oleh pemimpin-pemimpin Arab ini apabila mereka mengadakan perjanjian diplomatik dengan Israel. Ia berbeza dengan Turki. Ya, Turki mengadakan perjanjian diplomatik sejak daripada Mustafa Kamal lagi. Tetapi perjanjian diplomatik yang dilakukan oleh pihak Turki ya telah diambil peluang oleh Turki rakyatnya untuk membantu rakyat Palestin. Mereka masuk ke tepi barat untuk memberikan bantuan kepada orang Palestin. Mereka masuk ke Gaza dengan tujuan untuk membantu rakyat Palestin. Sedangkan kita sebut negara-negara yang lain tadi, mereka mengadakan diplomatik, tujuannya adalah untuk mereka mengikut segala arahan Israel, iaitu tidak membantu rakyat Palestin. Kecuali Qatar. Qatar dia tidak ada hubungan diplomatik, tetapi dia memberikan bantuan yang banyak kepada rakyat Palestin. Ya, seperti yang saya telah sebut di dalam slide. Ya, slide tadi mengapa Saudi menentang memboikot Qatar, ya. Antara sebabnya ialah kerana Qatar banyak membantu perjuangan rakyat Palestin, membantu Ikhwan Muslimin dan juga membantu gerakan-gerakan yang lain. Itu secara ringkasnya. Ya, terima kasih. Ada lagi soalan? Aiman nampak banyak tu tulis apa Aiman? Tak berhenti menulis lah. Kalau tak ada apa-apa, saya serah balik kepada moderator dan Prof. Dr. Ghaffar dan Dr. Faisal. Okey, baik. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Profesor Dr. Kamaruzaman bin Yusof atas kesediaan menjawab soalan-soalan yang diajukan sebentar tadi. Seterusnya, saya mempersilakan yang berusaha Profesor Madya Dr. Abdul Ghaffar Haji Don, pensyarah kursus PM3123 Gerakan Dakwah Masa Kini, untuk memberi ucapan penutup dengan segala hormatnya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudari pengacara pada pagi ini, saudari Fatini Mawaddah, yang diraikan sahabat saya Prof. Dr. Kamaruzaman Yusof dari Yayasan Isra Malaysia, juga pengurusi pusat Dr. Faisal, rakan-rakan pensyarah. Saya tengok tadi ada Dr. Prof. Madya, Dr. Adawiyah, Dr. Atirah dan lain-lain lah, serta pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah kita telah mendapat banyak input lah daripada Prof. Dr. Kamaruzaman tadi, melalui syarahan
yang telah disampaikan. Beberapa perkara yang kita boleh belajar daripada pembentangan ini ya. Saya tengok yang pertama, saudara-saudari boleh belajar bagaimana pembentangan yang telah disampaikan oleh Prof. Dr. Kamuzaman tadi ya, on the dot 9.30 seperti mana yang disebutkan awal. Jadi saudara-saudari boleh belajar, tanya Prof. Kamuzaman macam mana nak manage time untuk kita buat presentation seperti yang telah ditetapkan dalam ketetapan masa itu. Yang keduanya dalam berkaitan dengan tentang dakwah, tentang gerakan dakwah. Kita lihat apa yang telah disebutkan tadi, iaitu tentang fiqhul waqi'. Kemudian kita lihat peranan Turki sebagai penaung. Satu ketika dulu kita lihat gerakan pan-Islamism sebenarnya telah digerakkan oleh Turki, dan Prof. Kamuzaman, alhamdulillah kita beruntung kerana Prof. Kamuzaman adalah pakar dalam bidang berkaitan dengan gerakan Islam, khususnya di negara yang dikategorikan sebagai Asia Barat tadi ya. Isu-isu di Asia Barat itu hadamlah dalam kepala Dr. Kamuzaman dan dia pun banyak melawat negara-negara tersebut dan anak Dr. Kamuzaman sendiri Nadir, saudara Nadir itu telah berada di Palestin. Palestin bukan saja berada Palestin, malah berkahwin dengan orang Palestin orang Palestin itu kehebatan apa Prof. Kamuzaman lah sehingga menjadi murabi kepada anak sendiri ya. Jadi itulah perkara-perkara yang saya rasa perlu kita ambil iktibar. Satu lagi yang tak akhir tu saya ingat 3 perkara yang disebutkan tadi, itu tentang aspek keagamaan, kebajikan dan kesihatan. Ini perkara-perkara yang kalau kita lakukan dia jadi satu aspek dakwah yang efektif lah, di samping kahwin dengan doktor tadi ni ya. Boleh plan lah siapa nak kahwin doktor ni. Okey, nanti ustaz-ustaz tak laku pula kahwin doktor. Tak kira, itu jodoh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Dr. Kamuzaman yang sudi meluangkan masa dengan kita pada pagi ini. Harapkan tak seriklah kalau kita jemput pada masa akan datang untuk memberikan siri-siri syarahan kepada kita, khususnya di Pusat Kajian Dakwah dan Kepimpinan. Dan yang keduanya ucapkan syabas juga kepada Urustia yang bertumpus lumus untuk mengendalikan dan mengurus perjalanan syarah industri ini sehingga dapat dilaksanakan dengan sempurna. Jadi itu saja dengan lafaz saya bukan rasmi cuma nak memberi alu-aluan, tapi bagaimanapun kita dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim saya menyempurnakan penutupan majlis program syarahan industri bagi subjek gerakan dakwah masa kini PM 3123. Lepas ni boleh PM tepi lah Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Profesor Madya Dr. Abdul Ghaffar Haji Don atas ucapan yang diberikan sebentar tadi. Sebelum kita bersurai, marilah kita mengambil gambar bersama penceramah jemputan kita sebagai tanda kenang-kenangan. Hadirin diminta untuk membuka kamera. Dijemput AJK Media untuk mengambil alih sesi tangkap layar. Ira dulu tak bersedia ni. Countdown. Ada lagi kan buka kamera? Tak ada aku, ada yang duk atas-atas pun ada tu. Okey, kira dah bersedia deh. Okey. Kalau tak ada, saya kira
Jadi 1, 2, 3. Sekali 1, 2, 3. Freestyle. Freestyle ya, okey. Jari satu 1, 2, 3. Okey. Okey, terima kasih semua. Duk mana, Johor ke duk Bangi ni? Ustaz. Bangi. Bangi. Boleh mengetel lah. Ya. Okey. Oh, Eh, tak ada yang mana Dengan tak cik? berakhirnya sesi Ya dah. bergambar sebentar tadi, maka berakhirlah sudah program kita pada hari ini. Kami daripada pihak penganjur merakamkan jutaan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada penceramah jemputan kita pada hari ini serta semua pihak yang terlibat dalam menjayakan program kita pada hari ini sama ada secara langsung maupun tidak. Saya Fatini Mawaddah selaku pengacara majlis anda pada hari ini memohon ampun dan maaf sekiranya terdapat sebarang kekurangan sepanjang saya mengendalikan majlis ini. Di atas dahan burung tempua, melihat rusa tepi perigi, salam perpisahan untuk semua, lain masa bersua lagi. Marilah sama-sama kita tangguh majlis dengan membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam. Terima kasih semua. Okey, terima kasih ya. Salam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Dr. Faisal.